baik untuk kita sebenarnya jika mereka gagal menghantar bola dengan baik dalam kotak penalti kita. Tetapi kita juga harus memperbaiki segala kelemahan-kelemahan dari segi hantaran juga dan kawalan bola untuk kita menyaingi pasukan Thailand. Jika tidak, kita hanya akan kerap kali hilang bola dan dalam keadaan bertahan sahaja. Pemain-pemain Malaysia lebih awal lagi sudah pun diperingatkan mengenai sambutan dingin dari penyokong-penyokong di Indonesia ini ketika lagu Negaraku ataupun ketika nama pemain-pemain Malaysia diumumkan. Ini sudah lumrah yang berlaku di negara Indonesia, terutamanya membabitkan atlet-atlet dari negara kita. Pada saya adalah provokasi untuk mengganggu persiapan Fokus, ataupun fokus kita. Dari Nazmi tadi hantarannya agak liar kerana percubaan jarak jauh yang dilepaskan oleh pemain Thailand. Hampir 25 minit kedua-dua pasukan mengalami kebuntuan. Kalau kita perhatikan bahawa corak permainan Malaysia untuk game petang ini agak berbeza baik sedikit ketika menentang pasukan Singapura tempoh hari. Putaran ke dalam cepat diambil Irfan. Asharuddin. Cross. Badrul Bakhtiar dengan kaki kiri, gol. Tampanan terkena kepada pemain Thailand, tetapi kredit kepada Badrul Bakhtiar dan juga Asharuddin. Hantaran cantik daripada Asharuddin tadi mencari Badrul Bakhtiar, walaupun terkena kaki salah seorang pemain Thailand, cukup untuk kita mencari gol yang pertama di pertandingan ini. Betul. Bersyukur kita kerana akhirnya Badrul Bakhtiar, ketua pasukan yang memang diharapkan akan menyelah dalam game-game yang besar seperti ini, ada sedikit dibias kepada salah seorang pemain Thailand, Jip. Ya, benar. Tetapi larian yang dilakukan oleh Badrul daripada belakang menampakkan hasil mencari bola yang dihantar oleh Asharuddin tadi. Cantik pergerakan ini dan cantik untuk kita di separuh masa pertama ini. Pokoknya kita dapat keyakinan. Sedikit advantage. Minit yang ke-24. Gol yang pertama untuk pasukan Malaysia, juara bertahan acara bola sepak di Sukan C. Menerusi ketua pasukan Badrul Bakhtiar yang juga merupakan ahli kepada skuad emas 2 tahun yang lalu di Vientiane. Indonesia dengan kemenangan bergaya menumpaskan Kemboja 6-0 pada perlawanan yang pertama. Di tangga yang teratas, Malaysia dan Singapura berkongsi tempat yang kedua. Tangkapan yang cukup meyakinkan dari Apek, Karol Fahmi Cekmat. Jadi selepas ini kita harapkan bahawa terutamanya bahagian pertahanan, Jip, Muslim dan juga Fadli akan lebih konsentrate pada game. Betul. Itu yang kita harapkan. Saya jangkakan lepas ni Thailand akan mengasak kita untuk mencari gol penyamaan. Ronachai. Asharuddin teragak-agak sedikit. Di belakang tidak ada siapa yang mengawal, tapi muncullah follow up yang dilakukan oleh Crocktrip. Terselamat kita sedikit pada waktu ini daripada pergerakan tadi, walaupun ia nampak bahaya untuk kita. Thailand menumpaskan Malaysia 2-1 di Manila. Kita lihat sekali lagi bagaimana rembatan kaki kiri yang dilakukan terkena sedikit kepada Worayut sebenarnya, pemain jersey nombor 2. Tapi gol tetap gol, Jip. Ya, benar. Itu yang kita cari, itu yang kita perlukan dan kita dapat di setakat ini, separuh masa pertama ini. Terima kasih kepada Badrul setakat ini. Saya pernah lihat Zainal, Badrul menjadikan gol ketika pasukan kebangsaan menentang pasukan Myanmar di Kota Baru. 2 gol yang beliau jadikan, kalau tak salah saya, begitu cantik sekali. Ini yang satu beliau dari lakukan. Amirul Hadi. Ya, cantik dari datang kepada belakang mencuri bola tersebut seperti yang kita lihat tadi. Gol pertama Malaysia di menentang Myanmar di Kota Baru dijadikan oleh Amirul Hadi. Tapi tak apa. Tapi Badrul pada game tersebut memang agak menyelah. Nazmi Faiz untuk Irfan. Advantage diberikan kepada Malaysia. Tindakan bijak dari pengadil. Jolokan untuk Wan Zarul Nizam. Agak gopoh beliau tadi untuk memberi hantaran silang lintang. Dia boleh masuk lagi ke dalam. Pada itu pemain Thailand iaitu Crocktrip
diberikan amaran lisan oleh pengadil. Gopoh Wan Zarul Nizam. Sedangkan kita lihat tak ramai pemain Thailand, pemain pertahanan Thailand yang berada dengannya sebentar tadi. Ya, satu pergerakan yang saya rasa agak cantik bermula daripada sebelah kanan tadi, tetapi malangnya kegopohan yang menggagalkan peluang kita untuk menambah jaringan. Nazmi terlepas bola di kawasan yang bahaya, terpaksa mengejar semula dengan Thailand mengasak sekali lagi dari sebelah tepi. Mahali, Muslim terpaksa melakukan tackle. Syarul Azwari tidak offside. Peluang kedua untuk Malaysia. Sayang, ditarik semula lagi ke belakang. Kenapa dia tak bawa bola itu ke depan? Bola itu mungkin lambungan ataupun lantunannya tadi. Mungkin beliau terlalu awal, walaupun bola itu cantik Zainal, bola itu berhenti di belakang beliau, membuat beliau terhenti dan cuba mengawal bola itu kembali. Saya rasa beliau boleh bermain bola itu kepada rakan beliau yang sedang menunggu. Tak perlu untuk memusingkan badan dan terlalu lama yang menyebabkan kita hilang peluang itu tadi. Apapun cantik pergerakan itu, kita nampak ada confidence, keyakinan di kalangan pemain-pemain ketika ini. So kita nampak bila ketinggalan 1-0 Thailand agak kucak-kacir sekarang ini, dan kita boleh ambil peluang tersebut. Kalau diikutkan sebenarnya Malaysia menguasai permainan dengan kelebihan mungkin 10% setakat ini. Itu dia, dah keluar pun pengesahannya. 8% je, tak beza dia punya perbezaan dia. Tapi yang paling penting sekali adalah cara kita dapat mengawal bola, mengawal permainan. Selepas jaringan pertama tadi, saya lihat kita agak yakin dan begitu confident dengan pergerakan dan hantaran. So saya lihat kita boleh menggunakan Syarul Azwari di atas. Beliau mempunyai kepantasan Zainal untuk memecah maksud saya di backline pasukan Thailand. Seperti yang kita lihat di separuh insiden ini tadi. Cuma beliau, bola tersebut mungkin agak melantun ke belakang. Dia boleh turn ke depan juga. Ini tak apalah. Itu akan memberikan Syarul Azwari, pemain kelahiran Tanah Merah itu, lebih keyakinan untuk menghadapi pelan-pelan yang akan datang. Thailand memiliki sekurang-kurangnya 4 orang pemain dari skuad tahun 2009, Jip. Ya, begitu juga dengan kita, Zainal. Kita sama-sama ramai lagi. Ya. Mahali, seorang pemain pertahanan sebelah kanan yang rajin untuk membuat overlapping, tapi dalam masa yang sama juga kerap melakukan banyak kesilapan individu, kesilapan mudah. Sebagai defender, beliau tak seharusnya melakukan kesilapan yang mudah yang boleh membahayakan keadaan beliau sendiri. Anda pun main back kanan juga kan? Ya, benar. Maklum sajalah apabila kita naik ke atas untuk overlap, kalau hilang bola kita terpaksa balik ke bawah. Kena cepat. Ya, kena cepat. So kita tidak boleh hilang bola dengan begitu mudah. Irfan campur tangan di seberang sana, tenang untuk mengawal bola. Muslim cuba diasak oleh Ronachai. Ambil masa lama Zainal untuk kita menghantar bola ke hadapan ataupun rakan yang lain. Saya rasa kita tak perlu menghantar bola depan begitu cepat. Kita boleh bermain dulu, cuba cari ruang dalam waktu yang sama untuk menghantar ke depan. Seorang pelajar Universiti Putra Malaysia ini yang membagi-bagikan masanya dengan kuliah dan juga latihan. Pengesahan kepada anda yang mungkin baru saja bersama kami ketika ini. Gol minit yang ke-24 dari ketua pasukan Badrul Bakhtiar terkena sedikit kepada Borayut, tetapi kreditnya adalah dari Asaruddin Putra Omar dan juga Badrul Bakhtiar, pemusnah, dengan gol yang pertama setakat ini. Jangan lupa bahawa kalau kita lihat bahawa corak permainan Thailand memang begini, mereka agak sabar je untuk mendapatkan gol. Membuat hantaran-hantaran yang pendek, gemar memegang bola, menyimpan bola, hantaran mereka cantik. Inilah permainan pasukan Thailand pada dulu lagi hingga sekarang. Kalau kita lihat juga pemain-pemain Thailand mempunyai teknik kawalan bola yang baik, hantaran yang baik. Jadi mereka mengekalkan corak permainan mereka. Syarul Azwari menjaringkan gol tunggal Malaysia di Bangkok pada Januari yang lalu dalam perlawanan persahabatan.
Dia juga menjadikan gol ketika menentang pasukan Laos. Satu tandukan terkena tiang. Wah, hampir. Satu free header. Ya. Mujur diselamatkan oleh tiang pasukan kita tadi. Hampir-hampir juga Thailand dapat menyamakan kedudukan. Kita lihat daripada hantaran ini. Hantaran jauh dan kemudiannya terlepas dari jangkauan Karol Fahmi Cik Mat. Namun begitu, satu teknik yang baik dapat ditunjukkan oleh Rona Chai, bekas pemain Akademi Everton FC. Untuk beliau hampir-hampir saja mendapatkan gol penyamaan. Memberikan, kata orang tu, wake up call kepada Barisan Pertahanan Malaysia yang nampak agak leka sedikit pada penghujung saingan ketika ini. Sepakan penjuru yang kedua kepada Thailand. Bola sudah pun keluar ataupun ada kesalahan yang berlaku. Kita harus terus fokus dan memberi konsentrasi yang tinggi ketika bertahan, terutama apabila bola yang sampai ke dalam kotak penalti kita, yang mana kita lihat tadi Ronald Chai begitu bahaya dengan tandukan beliau tu tadi. Kita lihat di sini insidennya yang membabitkan Sujarit dengan Irfan Fazail. Ada sikuan sedikit yang berlaku. Sujarit adalah pemain yang beraksi untuk Thailand tahun 2009. Sekali lagi tangkapan bola tinggi yang kemas Karol Fahmi Cik Mat. Lagi lambungan, lantunan yang sebenarnya mengelirukan pemain-pemain Thailand. Sekali lagi Syarul Azwari kurang tenang. Ya, terburu-buru membuat keputusan Zainal yang menggagalkan kita punya peluang. Dia perlu mengawal bola itu dahulu sebelum membuat tindakan yang lain. Ada yang seolah-olah tidak berpuas hati dengan jawapan jurulatih negara Ong Kim Swee mengenai ketumpulan barisan hadapan. Ketiadaan barisan hadapan yang kata orang tu tajam. Tapi sebenarnya dalam tempoh yang begitu lama ini, kita memang betul kita tidak memiliki seorang natural goal scorer. Tapi tak sepatutnya jugalah alasan tersebut terus menjadi alasan utama setiap kali kita gagal menghasilkan gol. Barang diingat juga pemain-pemain ini telah didedahkan ke berbagai-bagai peringkat pertandingan perlawanan. Antarabangsa, ya, perlawanan. Thailand menguasai semula permainan dengan 10 minit yang terakhir. Ketiadaan Wan Zek Haikal di bahagian sayap pada saya tidaklah begitu menjejaskan. Cantik turning yang dilakukan oleh Faiz. Satu halangan yang keras untuk layangan kad kuning kepada Morayut. Morayut ataupun Chalemsak. Chalemsak sebenarnya. Jersey nombor 7. Pemain kedua yang mendapat kad kuning selepas Mahali. Tapi cantik pergerakan yang ditunjukkan oleh Faiz. Begitu yakin saya lihat permainan beliau. Semakin lama kita bermain, dan ini yang kita cuba, maksud saya kalau boleh kita cuba beat dia opponent dengan bila kita 1 lawan 1, menjadi ke advantage pada kita untuk memecah benteng pertahanan dan mencipta peluang untuk menjadikan gol. Yep. Cara pergerakan permainan beliau mengingatkan saya kepada pemain-pemain midfield kita yang punya susut tubuh badan yang serupa, seperti Roshidi Syahari, Abda Alif, Azizul Abu Hanifah. Semua mempunyai ball skill yang baik, kawalan yang baik. Ini dia penjaga gol Ukrit yang sudah tertewas. Ukrit juga kita mengharapkan Badrul Bakhtiar seperti yang beliau lakukan ketika bertemu dengan Singapura. Kita harap dapat menjadikan gol di situasi begini. Badrul memang boleh melakukan percubaan terus kerana dia ada kebolehan. Datuk Hamidin, pengurus pasukan. Tangkapan yang sedikit longgar dari penjaga gol. Namun begitu Syarul Azwari juga lambat.